KVS Pembuatan Roti CO1 Amalan Keselamatan, Kesihatan dan Kebersihan bersama Cikgu Rozi. Aktiviti kerja nombor 2, perancangan keselamatan, kesihatan dan aktiviti-aktiviti amalan kebersihan. Subtajuk hari ini masih lagi pembersihan dan sanitasi peralatan, perkakas dan bahagian dapur. Hasil pembelajaran: di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti kaedah menyimpan bahan dan peralatan sanitasi serta mengenal pasti kepentingan penyediaan jadual. Okay, sebelum kita nak pergi lagi kepada kaedah menyimpan bahan dan peralatan sanitasi, anak-anak murid mesti tahu apa itu bahan sanitasi. So, bahan sanitasi itu adalah bahan yang kita gunakan untuk membersihkan segala perkakas, segala peralatan yang ada di bilik pembuatan roti ataupun bilik masakan kita untuk memastikan kesemuanya berada dalam keadaan bersih dan selamat. So, bahan sanitasi ni mungkin dalam bentuk pepejal atau mungkin juga dalam bentuk cecair. Semualah ejen pencuci yang kita gunakan untuk membersihkan peralatan perkakas, lantai, bahagian-bahagian dapur, semua itu adalah bahan sanitasi. Dan peralatan adalah alat yang kita gunakan lah. Baldi ke, mop ke, penyapu, semua itu adalah peralatan sanitasi. So, kaedah penyimpanan bahan, bahan ini perlu disimpan di dalam bekas yang selamat, bekas yang sesuai. Kita tak mahu bahan sanitasi itu boleh tumpah ataupun bocor. Jadi tak boleh letak dalam plastik. Dan kemudian bahan sanitasi ini perlu disimpan secara berasingan dengan racun serangga ataupun racun herba. So, racun serangga ini fungsinya lain. Untuk bahan sanitasi ini, dia fungsinya lain dan dia lebih lembut sebenarnya. Jadi kita tak nak kita tercampur, tersalah guna. Jadi kena asingkan. Tempatnya kena berbeza supaya kita tak tersilap ambil. Okey, seterusnya bekas yang menyimpan bahan sanitasi tadi yang cikgu cerita tadi perlu dilabel, okey. Dan seelok-eloknya kita melabel itu kita ikut peraturan OSHA. Okey, ingat lagi OSHA. So, OSHA ini adalah Occupational Safety and Health Administration ataupun pentadbiran pekerjaan keselamatan dan kesihatan. Okey, yang ini OSHA ni misi dia, tujuan dia ditubuhkan adalah nak memastikan keadaan ataupun persekitaran yang selamat dan sihat untuk pekerja bekerja dengan selamat. Jadi salah satu cara nak memastikan pekerja ni bekerja dalam keadaan yang sihat dan selamat adalah kita kena labelkan bekas-bekas bahan sanitasi dengan betul ikut peraturan OSHA. So, yang ini kita akan rujuk lagi apa dia yang perlu dilabelkan. Okey, dan akhir sekali, bahan sanitasi yang kita simpan dalam bekas tu perlu mengekalkan identiti produk. So, maklumat umum tentang bahan sanitasi tu perlu dikekalkan. Jangan dibuang. Dan penting juga untuk kita buat label bahaya pada bekas bahan sanitasi yang kita simpan supaya orang lebih peka, lebih berwaspada. Jadi kena tulis besar-besar dengan huruf besar. Kalau tulis dengan dakwat merah, maka dakwat merah lagi bagus. Tulis bahaya supaya orang lebih peka, boleh baca arahan yang kecil-kecil yang mungkin diorang tak perasan sebelum tu, tapi bila nampak je perkataan bahaya, diorang akan lebih membaca label yang kecil-kecil itu juga. Okey, seterusnya kita nak sentuh sedikit tentang jadual pembersihan. Yang ini pun ulangan lah. Cikgu dah banyak kali juga ulang-ulang sebut tentang jadual pembersihan. So, jadual pembersihan ini perlu, wajib, mesti disediakan untuk memastikan kebersihan dan keselamatan ke semua bahan, ke semua peralatan, ke semua perkakas dan keseluruhan bahagian dapur. Jadi kenapa nak kena bersih? Supaya tak adalah berlaku kes keracunan makanan disebabkan oleh
kita, berpunca daripada makanan yang dihasilkan di dapur kita. Jadi untuk memastikan semua orang buat kerja, kita kena sediakan jadual. Jadual tu mesti terang, jelas, dipaparkan di tempat yang semua orang nampak. Jadi semua orang akan tahu apa tugas dia, tahu apa tugas kawan dia, tahu siapa yang tak buat kerja, jadi boleh ingatkan. Dan cikgu dah bagi tahu juga sebelum ini, jadual itu kalau satu kawasan ataupun melibatkan satu bilik memasak, kawasan memasak yang besar, setiap jabatan itu perlu ada jadualnya yang tersendiri, jadual yang khusus. Okay, tak boleh secara umum sapu sampah contohnya. Sapu sampah beberapa orang, semua tempat tak. Ada tugas tertentu, bahagian tertentu. Jadi memang penting sangatlah jadual pembersihan itu disediakan. Kita tak nak orang yang sama buat kerja, ataupun kadang-kadang bila cikgu suruh tak ada orang nak buat, last cikgu yang buat. Okay? So untuk hari ini kelas kita sampai dekat sini saja. Tadi cikgu dah ajar tentang kaedah menyimpan bahan dan peralatan sanitasi, serta cikgu sentuh sedikit, cikgu ulang semula tentang kepentingan kenapa perlu ada jadual pembersihan. So kita akan jumpa lagi di kelas akan datang insya-Allah bersama tajuk subtajuk yang baru. Masih lagi amalan 3K. Sehingga itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.